pada ketika itu yughashikumul nu'as, kamu diliputi oleh rasa mengantuk. Tuan-tuan, mengantuk ni dia tak boleh dibuat-buat, ya? Apalagi dalam masa peperangan, yang pada masa itu sahabat-sahabat dalam gundah sebagai manusia biasa, sebab persiapan senjata dahlah sedikit. Kemudian persediaan nak perang itu pun sebenarnya tidak dari awal. Sebab ingatkan, pertama tu nak datang tu sekadar nak ambil harta-harta benda orang Quraisy sebagai balasan yang orang Quraisy tahan dan curi harta benda yang tinggal di Makkah oleh para muhajirin. Ketakutan lagi dalam keadaan musuh 3 kali ganda, 1000 orang, sedangkan mereka 300 lebih sahaja. Tambah lagi keletihan, berjalan dari Madinah ke Badar itu jauh, kalau tak salah saya 150 km, jauh jalan. Jadi serba ketakutan. Datang malaikat, tenang sikit, ya. Kemudian pada malam tu datanglah mengantuk. Yang mengantuk ni memang tak boleh, apalagi dalam ketakutan. Orang takut tak boleh nak ngantuk, tak boleh nak tidur. Tapi pada masa tu Allah Ta'ala beri rezeki mengantuk, sehingga tak ingat perang, tak ingat besarnya musuh, tak ingat persiapan yang sangat kurang, semua tak ingat, mengantuk. Satu riwayat Rasulullah pun mengantuk sekejap. Satu riwayat itu mengatakan bahawa Rasulullah di Arish, Arish itu sekarang ni boleh berkunjung ke sana, nama tempat makam syuhada Badar tu. Kemudian arah keluar sedikit ada namanya Masjid Al-Arish. Di Arish itulah Rasulullah SAW tergantuk, tergantuk juga. Maka dia kata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, tu malaikat telah datang. Rasulullah pun keluar dengan Abu Bakar. Ada kata Rasulullah tak tidur-tidur, tak ngantuk-ngantuk. Jadi mengantuk ni memang satu perkara yang terjadi pada masa itu. Semuanya terlelap sehingga bangun aja dari ngantuk tidur tu terus segar. Itu dikatakan tu yuwashikumun nu'asa amanatan minhu, sebagai memberikan rasa aman, tenang, dapat tenaga balik. Jadi rezeki lah tu. Cuma tuan-tuan, Ibnu Mas'ud kata an-nu'as fil qital amanatun minallah, ngantuk dalam peperangan itu amanah, aman, keselesaan, rasa aman daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi shalah minasyaitan. Tapi kalau dalam sembahyang mengantuk, itu adalah syaitan. Maka kalau terasa syaitan mengganggu itu dengan ngantuk, maka ulama kata boleh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim jika mengantuk. Dia lari. Kalau ketika mendengar ceramah mengaji mengantuk, tak tahu dari mana, tak ada hadis, tapi rasa-rasalah sendiri. Atau ketika khutbah pun ada juga mengantuk. Sebab masing-masing tak cuti kan, balik kerja terus pergi masjid, kadang tak mandi pun. Pejabat yang jarang mandi pergi masjid, memang mengantuk. Itu termasuk solat lah tu kan. Solat Jumaat, khutbah tu di antara hal-hal yang penting dalam solat Jumaat. Maka bila di situ mengantuk, kemungkinan saja daripada syaitan. Cuma buatlah perkara yang tidak membuat kita mengantuk. Jangan tundukkan badan, jangan buatlah sesuatu cerdaskan piuk ke telinga tu, urut telinga tu sampai merah sikit,
tahu dia mengantuk. Dan setengah orang kata itulah hikmah dia bila ambil wuduk kita ada basuh telinga kuat sikit biar tak mengantuk. Atau khutbah itu sendiri. Kadang ada khutbah khatib membuat orang mengantuk, bukan salah jemaah, salah khatib. Membaca lah, bukan khutbah, membaca boleh membaca tapi janganlah macam baca berita TV3 kan. Ada setengah-setengah masjid macam tu. Jadi perlu kita perkasai pula lah tuan-tuan khatib. Kadang di kampung-kampung ada tu baca macam mengaji Quran juga. Dia khutbah bahasa Melayu tapi macam baca Quran juga. Mendayu-dayu tu. Jadi perkasakan pihak-pihak masjid hendaklah bertindak supaya kasih cara-cara khutbah yang baik kepada khatib. Jadi tuan-tuan, cerita ni Allah Subhanahu Wa Taala bila dia nak menolong orang-orang yang berjihad dengan segala cara dia tolong, termasuk memberikan rasa mengantuk supaya lepas mengantuk tu sehat, cergas dan segar. Itu salah satunya lah. Kemudian perlu kita faham juga ghasyiyah menutupi. Tapi bila ghasya yang fi'il mudhari'nya presentnya adalah yughashyi. Ghasyiyah menutupi. Tapi kalau ghasya 4 huruf dia berulang-ulang. Jadi rasa mengantuk tu bukan sekali je, tapi dia Allah Ta'ala tutupi berulang-ulang rasa mengantuk. Sehingga Umar radhiyallahu anhu mengantuk, pegang pedang, jatuh. Duduk jaga malam, pegang pedang, jatuh, ambil balik, tidur lagi, ambil balik. Sampai begitu berulang-ulang. Daripada kalimat ghasya yughashyi. Kalau nak belajar nahwu sarafnya, maknanya ngantuk pada malam tu, mengantuk berat. Bila kalimat yughashyi itu diterjemahkan dia mengantuk berat, ditutupi dengan kantuk yang berulang-ulang. Faedahnya itulah amanatan minhu, sebagai rasa aman, memberikan rasa aman minhu daripadanya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an, dan diturunkan ke atas kamu daripada langit air, maknanya hujan malam. Jadi hujan ni barakah. Kita selalu hujan barakah, tapi bila hujan kita bersungut. Betul, hujan barakah. Dan tuan-tuan, kalau hujan, masa hujan tu adalah masa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun. Salah satu tempat mustajab doa ketika hujan turun. Jadi saat-saat istijabah, saat-saat ijabah Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa hujan. Nanti kita jumpa ayat, nanti kita bincang. Jadi jangan bersungut, jangan menyumpah kalau masa hujan. Takut terkabul apa yang sumpah tadi, atau dia balik ke kita. Kita sumpah orang atau sumpah hujan tu terbalik kepada kita, kena laknatnya. Jadi pada ketika perang Badar tu Allah Ta'ala turunkan hujan ke atas kamu, ma'an, hujan air. Dan kalimat itu juga nazala, turun. Bila nazala, menurunkan,
berulang-ulang, maknanya hujan deras. Untuk apa gunanya? Liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kamu bihi, dengan hujan tu kamu boleh jadi bersuci. Tahara, supaya tahar ni bukan suci macam tu je, termasuk suci yang berhadas besar. Sebab tuan-tuan, pada malam tu syaitan syaitan mengganggu sebahagian sahabat sehingga bermimpi dan berhadas besar. Dan syaitan bisik-bisikkan. Mana kau nak bayar? Jadi diganggu syaitan. Kemudian keadaan pula masa perang Badar tu, musuh sudah menempati tempat air. Pasukan Islam ni, pasukan sahabat-sahabat dan Rasulullah SAW ni, dia kemudian datang. Orang tu datang dulu dan mereka ambil air telaga di situ. Jadi ada mereka minum lah. Sedangkan sahabat-sahabat ni tak ada masa. Jadi itu juga gangguan daripada syaitan. Mana boleh kamu menang? Air tak ada. Macam mana kamu nak sembahyang, beruduk? Macam-macam godaan syaitan pada masa itu datang. Jadi bila Allah turunkan hujan malam itu, mengantuk hujan, ya, maka dia menjadi apa? Menjadi alat. Sehingga tuan-tuan kalau di Makkah, Madinah tu, masuklah di Badar ni, kalau hujan deras, air itu tersakup. Dia tak ada sistem pembarikan, ya. Tak tahulah kalau sekarang itu tahun 80-an, bila hujan, air itu tak mengalir ke mana-mana, jadi tampungan air. Tu Arab pergi bawa televisyen, bawa anak-anak, bawa keluarganya, bawa makan minum, bontang di Permaidani. Mereka berkelah di tepi air. Kadang orang kita sini belah air tu Arab berkelah di tepi air yang tertakung. Tapi biasa. Jadi bila hujan turun, maka air banyak. Macam tadi lah, agak-agak air tak mengalir, air banyak. Bila banyak air, mereka boleh minum, mereka boleh mandi, boleh beruduk, boleh mandi janabah, mandi junub. Itu maknanya apa? Allah turunkan air hujan pada malam tu, kemudian liyutahhirakum bih, dengan air hujan tu kamu boleh tahhir, bersihkan sebersih-bersih. Tahara, 4 huruf juga. Asalkannya tahura, bersih. Tapi kalau tahara, membersihkan berulang-ulang. Maknanya serius lah, mandi betul-betul lah. Sama ada beruduk, sama ada mandi junub. Jadi itulah keadaan yang terjadi dalam peperangan Badar. Kemudian lagi, nikmat lagi, yuzhiba ankum rijzas syaitan, dan menghilangkan ankum daripada kamu rijzas syaitan. Rijza ni asal katanya najis. Kemungkinan di sini yang dimaksud tadi junub tadi kan. Kalau syaitan bayangkan macam-macam sehingga sahabat bermimpi dan menghadap besar. Atau rijzas syaitan ni, kekejian syaitan yang mengganggu para sahabat dengan macam-macam cakap. Apalah kamu, hingga sebahagian sahabat ucapkan apa yang dibisikkan oleh syaitan. Apa kata syaitan? Kamu menyangka kamu wali-wali Allah, dibisikkan dia macam. Dan pada kamu ni ada Rasul. Orang-orang musyrik akan mengalahkan kamu, dan kamu akan sembahyang dalam keadaan berjunub. Baik tak?
bisikan syaitan. Kamu sangka kamu ni wali-wali Allah, Rasul ada sama kamu, tapi orang musyrik akan kalahkan kamu. Dan kamu besok sembahyang subuh dalam keadaan junub atau air dadan. Oh, itu di antara bisikan syaitan. Maka Allah turunkan hujan, jawaban daripada was-was atau bisikan syaitan tadi. Mataran syadida, hujan yang lebat bersangatan. Maka minumlah orang-orang muslim pada masa itu, dan mereka bersuci sehingga Allah hindarkan daripada mereka bisikan-bisikan syaitan yang boleh menimbulkan apa? Rasa tak bersemangat, rasa mengalah. Jadi bila turun hujan tu semangat, mula mandi, berjalan jauh daripada Madinah sampai situ mereka letih, dah mandi, dah air minum banyak. Maka sahabat-sahabat ada yang penuhkan semua tempat-tempat air dia, semangat dah balik. Jadi itu dia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Waliyarbita ala qulubikum, dan supaya mengikat hati kamu, tidak goyang. Bila dah bekalan air ada, kehausan itu terhindar, maka hati jadi terikat. Kalau hati yang dalam keadaan ketakutan, hati itu guncang, bergugah, alamak, buyar. Dan bila hati itu tenang, maka hati itu macam terikat, istiqomah ada. Jadi sebagai apa? Sebagai pemecut untuk semangat berperang. Hati dia tetap. Itu dikatakan liyurbita ala qulubikum. Hujan itu juga berfungsi untuk menenangkan syaitan tadi, bisikan syaitan tadi, dan menguatkan hati. Dalaman pertolongan Allah Ta'ala itu dalaman, hati menjadi terikat, kuat. Wa yusabbita bihil aqdam, dan mengokohkan tapak kaki mereka. Macam mana pula mengokohkan tapak kaki? Hujan turun, tapak kaki boleh kokoh macam mana? Tuan-tuan, padang pasir, kalau kita berjalan macam mana dia? Pasir dia gembur. Bila kita berjalan, kaki itu jadi apa? Terbenam, payah nak berjalan, dan letih, dia makan tenaga. Bila keadaan macam tu, turun hujan lebat, pasir-pasir padang pasir tu jadi padat, mapan. Jadi bila dah padu pasir tu, bila berjalan nak pergi perang besok, tak ada masalah. Berbeza pada pihak musuh, dia orang letih berjalan. Itu satu taktik yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang muslimin, taktik dan strategi peperangan. Jadi itulah beberapa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbagai-bagai tadi, mulai mengantuk, mulai hujan dan sebagainya. Kesimpulannya tuan-tuan, bila kita berjihad fisabilillah, tak kisahlah berperang ke macam ayat ni, atau apa-apa saja kerja kita kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah segala bantuan Allah Ta'ala akan turun dengan bermacam cara. Jadi jangan terasa putus asa, dan kita pastikanlah diri kita ni istiqamah dengan Allah Ta'ala. Istiqamah ke apa? Kita sentiasa berada di garisan, patuh syarak, patuh syariat. Lalu bila masa kita tersepit, Allah Ta'ala akan tolongkan, akan turunkan pertolongan. Dulu mungkin pernah saya cerita, tapi dah lama, kejadian ini pun dah lama.
ada seorang kerja di tempat yang bergelimang dengan riba. Dia mengaji, ya. Dia mengaji riba ni macam mana. Lama-lama keputusannya dia berhenti kerja yang dah gaji besar. Dia berhenti kerja. Dia minta kepada Allah Ta'ala. Pendek cerita, pada masa dia nak cari kerja tu hujan. Dan dia tak ada kereta. Kereta dah jual habis semua. Hujan, duduk di bus stop. Pada bus stop tu hujan. Kita kadang-kadang bersungut dengan hujan. Tapi pada hujan tu ada seorang tokek besar dari Jepun nak cari benda-benda. Jumpa semua, dia bercakap di bus stand yang dalam keadaan hujan, dalam gelap tu. Akhirnya dia boleh servis orang Jepun ni dengan apa yang dia mahu. Akhirnya dia naik balik sebab ada orang Jepun ni. Tengok cara Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ada kereta yang riba tadi, dia begini kereta tak jumpa. Ini kereta lah jual, tak ada, jalan kaki pergi bus stop, jumpa orang Jepun, akhirnya dia naik balik. Itu kisah nyata. Jadi tuan-tuan, istiqomahlah kita dalam agama ni. Terus sembahyang, berjemaah, berzikir, baca Quran terus, supaya kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala ingat kepada kita. Ya, berdoa jangan lupa, hindarkan kerja-kerja yang tak baik, sombong, kedekut. Ini semuanya menunjukkan kita tu bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tersepit, Allah Taala akan tolong. Camilah ya. Ini jihad fisabilillah. Jadi kalau kita jihad fisabilillah, cari makan pun jihad. Cari rezeki yang halal, jihad. Sebab nak cari rezeki yang halal itu bukan senang. Dia akan diberi Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang bila nak cari makan, cari rezeki ini, peluang untuk cari mendapat rezeki dari yang haram tu banyak, mudah, di mana-mana ada, dan segera boleh. Tapi bila yang halal ni, dia agak susah, dia nak berjihad sikit, dan mungkin masa dia agak lama, tapi akan dapat. So Allah nak test dulu, sabar ke tidak, tetap semayang ke tidak, tetap berdoa ke tidak. Tapi bila semua tu kita istiqomah, Allah akan bagi tepat pada waktu, bukan tepat pada masa yang kita inginkan. Allah Ta'ala tak pernah lambat. Dia akan tolong kita pada masa yang sesuai. Cuma sabarlah, ya, sabarlah, jihadlah sikit, ya, jangan tergiur, tertipu kita dengan kemudahan yang haram-haram. Kita ada Allah Ta'ala. Jadi itulah yang boleh kita ambil sebagai iktibar daripada ayat ini. Tambah lagi ayat berikutnya, in yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladina amanu. Ingat jugalah yang sebut tadi, ingat ketika mana Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada malaikat-malaikat. Allah perintahkan, setengah tafsir kata Allah perintahkan malaikat-malaikat. Apa isi wahyu itu, perintah itu? Anni ma'akum, aku bersama kamu. Sesungguhnya, anna itu sesungguhnya, anni sesungguhnya aku bersama kamu. Kalau dah Allah bersama, tak heran, tak kisahlah kita pun orang bersama pedang, bersama parang, bersama kereta kebal, tak kisah. Sebab Allah ada bersama kita. Ya? Allah Maha Kuasa mewahyukan atau memerintahkan Allah Ta'ala, Tuhan engkau,
Rabbuka, situ aja pun dah nampak. Rabbuka, Tuhan tu kau punya, bukan orang lain. Kata kita lah kan, apa takut mana? MB orang kita, umpama lah. Ini Tuhan, Tuhan siapa? Tuhan engkau. Mewahyukan kepada malaikat, anni ma'akum. Cuma ada tafsir kata anni ma'akum tu, aku bersama kamu wahai malaikat. Tapi dalam tafsir-tafsir yang lain, bahawa anni ma'akum tu, wahai malaikat-malaikat, katakan pada orang-orang mukmin, tentera-tentera Islam masa itu, katakan pada mereka, aku bersama kamu, ini Tuhan bersama kamu. Dan itu pendapat yang paling tepat. Sebab malaikat tak pergi, tak payah beri semangat. Malaikat tak pernah takut pada orang kafir. Jadi siapa yang sedang perlu motivasi ini? Motivasi ini yang diperlukan oleh tentera-tentera muslim. Jadi bila dikatakan anni ma'akum, itu ditujukan kepada, bukan kepada malaikat, kepada orang-orang Islam yang sedang berjuang. Cuma malaikat menyampaikan. Macam mana malaikat menyampaikan kepada orang muslim? Berbagai-bagai pendapat ulama. Ada kata malaikat sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada sahabat-sahabat. Ada yang kata kemungkinan juga malaikat menyerupai macam tentera-tentera perang biasa, macam sahabat-sahabat juga. Ingatkan itu adalah prajurit-prajurit perang bersama sahabat-sahabat. Dia serukan perkataan itu. Jangan takut kawan-kawan, Allah bersama kita. Boleh jadi macam-macam cara lah. Yang pasti bahawa jihad fisabilillah ini Allah bersama kamu. Payah nak dapat martabat ni. Innallaha ma'as-sabirin, itu kita tahulah. Sama berjihad fisabilillah. Sama ada jihad tu perang membela agama atau jihad-jihad yang lain. Jadi saya kata tadi lah, jihad cari makan yang halal itu jihad. Jadi bila kita berjihad untuk atau kerana Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ini ma'akum tu, ingat, aku bersama kamu. Jadi kita selalu cakap apa? Allah akan ada. Itu sama lah tu mana? Tak apa, jangan risau, Allah ada. Tanamkan Allah ada sebagai motivasi kepada kita. Kita tetap bersama Allah. Tawakallah. Tawakallah, jangan tawakal doa aja. Usaha. Macam sahabat-sahabat ni perang, berusaha bawa pedang, usaha mengatur strategi dekat air ke, jauh air ke. Itu juga strategi. Jadi susun usaha-usaha, ikhtiar-ikhtiar, kemudian Allah akan bersama kamu. Jangan lupa ni, apalagi jemaah-jemaah haji, mungkin ada yang belum berangkat lagi. Bila di Makkah itu ada masalah-masalah, tak nampak jalan lah, tak boleh nak tahu mana rumah, mana hotel ke. Musim haji ni biasa hotel jauh-jauh, paling dekat 800 meter, dekat 1 kilometer, itu yang paling dekat. Jadi bila di sana dalam keadaan yang kita susah, macam-macam keadaan boleh menimpa kita, maka kita jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nasihat saya lah, kalau ada lagi anak buatkan belum? Dah buatkan. Kita lah untuk tahun depan nak pergi haji ke apa, atau dalam keadaan yang lain-lain. Bila kita keadaan susah, jangan lupa, ya Allah. Bila kita sakit, yang pertama kita ingat, astagfirullah. Allah cuba kita. Kita istiqamah ke tidak? Maka istighfar adalah paling utama. Astagfirullah. Minta ampun. Sebab ma asabakum min musibatin, ma asabakum min sayyi'atin, apa yang menimpa kamu daripada perkara yang tak elok, fa min nafsik, punca dia adalah daripada diri kamu. Ditafsirkan daripada diri kamu itu, Ibnu Mas'ud kata, adalah daripada dosa kamu. Sakit, musibah, tak elok, maka kita istighfar. Allah Ta'ala minta kita pulang ke dia, berdoa ke dia.
taubat kepada dia. Salah satu cara taubat adalah astagfirullah. Barulah dia kata inni ma'akum. Jadi kita ni kadang-kadang bila kita dapat musibah, mulut ni macam-macam. Ni kau punya masalah. Dia tak ingat Allah. Kau punya masalah. Jadi kau lah punca ni. Macam-macam. Ya. Ingatlah tuan-tuan, apa saja musibah kita, ingatlah di sana ada hukum hakam Allah Ta'ala yang terabai, yang tertinggal, yang dilupakan. Pesan Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir, bila ada sesuatu bencana datang, maka rujuklah kembali kepada kita, kepada manusia ni semua. Ingatlah bahawa di sana ada hukum hakam Allah Ta'ala yang terabai, yang dibijak-bijak oleh manusia. Istighfar, baru dapat inni ma'akum. Fatabbitul ladina amanu. Lalu kamu sabitkanlah, kamu kuatkanlah orang-orang beriman. Sabit itu maknanya sabar, istiqamah. Fatabbitul ladina amanu. Buat buat perkara yang mensabitkan, mencekalkan, menguatkan hati orang-orang yang beriman. Itu tugas malaikat, diwahyukan Allah Ta'ala buat macam-macam. Yang pertama, cakap pada orang mukmin anni ma'akum. Yang kedua, buat mereka supaya mereka cekal dan tekal dalam menghadapi musuh itu. Sebab berat tuan, perang Badar berat, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala cakap kepada ahli Badar, buatlah aku kamu, aku dah ampunkan kamu. Apa yang macam tu? Jaminan Allah Ta'ala, buatlah apa saja, aku dah ampunkan kamu. Jadi hadiah yang begitu besar tu disebabkan apa? Kerja yang sangat besar yang telah dikorbankan oleh para sahabat-sahabat. Dan aku pula sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'b, dan aku akan campakkan ke dalam hati orang-orang yang kafir itu ar-ru'b, rasa takut. Maknanya apa? Allah Ta'ala tolong juga supaya orang-orang kafir itu merasa takut, merasa gerun. Dan ini memang pun kita, kalau kita melanggar hukum Tuhan, tidak mengkafir yang sampai kita keluar Islam, tapi bila kita zalim, kita buat maksiat, melanggar peraturan Tuhan, maka kita adalah kufur nikmat. Jadi bila kita melanggar peraturan Tuhan, kita maksiat, maka Allah akan campakkan ke dalam hati kita juga rasa ketakutan. Makanya bila orang buat salah banyak ni, hidup dia tak tentu. Bila orang suka makan duit haram, mentolimi orang, dia rasa tak tentu. Orang batuk pun dia salah, dia terkejut. Orang batuk, musim panas kan, batuk, dia dah bersalah. Orang ni nyindir aku ke apa. Orang senyum pun dia marah, takut senyuman tu mengata dia. Saya ada orang yang saya kenal macam tu, orang kaya, akhirnya dia buat rumah banglo dia dalam hutan, tak nak jumpa sama manusia, terus ketakutan. Jadi tuan-tuan, bila kita terasa takut, terasa terancam, balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab orang kafir dijanjikan Tuhan akan dicampakkan ke hati mereka ar-ru'b, rasa ketakutan. Apa lagi? Begitu dulu, insya-Allah kita sambung cara berperang. Cara berperang tu pancung kepala, kemudian potong ujung-ujung anggota tangan dan kaki.
kita bincang nanti ya. Tunggu hadapan insyaAllah, mudah-mudahan kita dapat kesehatan dan kekuatan. Alhamdulillah, hidayah. Wassalamualaikum.